Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eni Rohaiza Hamzah. Pengisian informasi padat dan pelbagai pastinya di Buletin Pagi. Kita terus ke tajuk utama pagi ini. Kerajaan Persekutuan tetapkan harga siling RM12 bilion bagi projek Fasa 2 SSLR dan LTB. Tujuh bengkel kedai besi musnah dalam kebakaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 7 buah bengkel kedai besi musnah dalam kebakaran di Kampung Boyan, Taiping. Insiden kebakaran berlaku sekitar jam 7 malam tadi menyebabkan 3 buah bengkel musnah 90%. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak berkata pihaknya menerima panggilan jam 7.18 malam. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taiping bergegas ke lokasi dengan dibantu BBP Kamunting serta pasukan bomba sukarela Bagan Serai dan Kuala Sepetang. Kebakaran bengkel itu berjaya dipadamkan sepenuhnya jam 9.39 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang wanita warga emas maut selepas dirempuh kereta suaminya di Kampung Bukit Tukang, Kota Kuala Muda. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Zaidi Cik Hassan berkata, kejadian berlaku selepas lelaki itu tidak sedar kereta yang dihidupkan masih dalam keadaan bergiar, menyebabkan kenderaan melanggar isterinya yang berada di hadapan. Katanya mangsa saat dia saat 69 tahun dilanggar kereta jenis Proton Iswara Aerobag. Insiden berlaku pada jam 3.10 petang ketika pasangan itu selesai menghadiri majlis perkahwinan dan mahu pulang ke rumah di Kampung Teluk Amboi. Mangsa mengalami kecederaan bahagian dalaman badan akibat pelanggaran dan meninggal dunia di tempat kejadian. Suami mangsa 76 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim untuk ujian saringan COVID-19 dan dibedah siasat. Kes disiasat kes di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan Persekutuan menetapkan harga siling berjumlah RM12 bilion bagi projek Fasa 2 Sarawak Sabah Link Road SSLR dan projek Lebuhraya Trans Borneo LTB. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kos sebenar kedua-dua projek mega di utara Sarawak itu hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian kejuruteraan serta penilaian pengurusan dan pelaksanaannya dijangka bermula tahun depan. Di mana penghujung tahun ini dan selewat-lewatnya awal tahun hadapan, fasa kedua boleh mula dilaksanakan. Dari segi desain dan sebagainya dapat dimuktamadkan. Itu harapan kita. Begitu juga dengan Trans Borneo, iaitu the missing link daripada Miri, Kuala Barang ke CIQ Brunei dan Limbang dan Lawas. That one will be also dalam pipeline and hopefully can be finalized dalam penghujung tahun ini dan mula kerja pada tahun hadapan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan bagi pelaksanaan kedua projek terbabit kini sedang dimuktamadkan di peringkat Kementerian Kewangan dari aspek perolehan dan pengurusan projek berkenaan. Justru beliau berharap ia dapat diputus dalam waktu terdekat supaya penganugerahan projek kepada kontraktor terbabit dapat dilaksanakan pada penghujung tahun ini atau awal tahun hadapan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi libat urus Kementerian Kerja Raya bersama media di Kuching. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memperkukuhkan kerjasama pembangunan usahawan luar bandar berasaskan platform e-dagang. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata, usaha itu merangkumi bimbingan dan latihan kepada usahawan luar bandar, pemasaran produk secara dalam talian serta kerjasama dengan pemain industri yang relevan. Masyarakat luar bandar yang dalam usahawan, termasuk dalam usahawan yang belajar mengenai digital ni dapat manfaat daripada understanding ni. Mana e-local boleh buat target
berapa ramai dia nak latih usahawan luar bandar. Yang pertama. Yang kedua, ada peningkatan jualan di kalangan usahawan luar bandar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan pemeteraian MOU itu sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Kedah di perkarangan Stadium Darul Aman. KPLB memeterai MOU dengan Elokal Sdn Bhd bagi menjayakan program Desa Mall at KPLB melalui pembangunan perniagaan usahawan luar bandar. Desa Mall at KPLB adalah inisiatif membantu usahawan luar bandar memasarkan produk mereka secara dalam talian melalui platform e-dagang. KPLB juga Kementerian Peneraju Jelajah AKM Kedah yang berlangsung hingga hari ini. Jelajah AKM Kedah adalah edisi ke-9 selepas Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak, Kelantan, Sarawak dan Selangor. Tiada sebarang rundingan oleh mana-mana pemimpin UMNO dengan PAS ketika ini seperti didakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, UMNO dan Barisan Nasional BN setakat ini telah membuat keputusan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya umum ke-15. Datuk Seri Muhammad berkata sebarang perundingan mesti dilakukan secara telus. Katanya beliau juga tidak mengetahui sekiranya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengutuskan mana-mana pemimpin parti rundingan itu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Merdeka di Kuala Sawah Rantau. Media melaporkan Tan Sri Abdul Hadi berkata pintu rundingan antara PAS dan UMNO Berusi Muafakat Nasional sentiasa terbuka. Ia juga masih berjalan ketika ini membabitkan pimpinan serta ahli akar umbi kedua-dua parti. Kawasan di Kuala Lumpur bakal memiliki tempat penyimpanan air bawah tanah seperti yang terdapat di ibu negara maju seperti Tokyo sebagai langkah mengatasi banjir kilat dalam jangka masa panjang. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahdi Cik Ngah berkata, itu antara cadangan yang diketengahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sebagai strategi menguruskan banjir di ibu kota. Jelasnya cadangan jangka panjang masih dalam kajian melalui perundingan yang dilantik di BKL untuk memaklumkannya dalam tempoh 4 hingga 5 bulan. Beliau berkata tujuan utama kajian berhubung tempat simpanan air bawah tanah itu bagi menentukan sama ada pelaksanaan langkah sedemikian sesuai atau sebaliknya. Tambahnya, kajian turut merangkumi aspek menapasti kawasan yang sesuai untuk dijadikan tempat simpanan air bawah tanah. Kajian ke atas lokasi berpotensi perlu dijalankan kerana membabitkan graviti serta topografi. Datuk Seri Mahdi menjelaskan ia perlu di tempat paling rendah supaya mudah air disalirkan kepada lokasi yang dikenal pasti sebagai tempat penyimpanan air. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma komited dalam memperluaskan penganjuran program jualan murah keluarga Malaysia JMKM. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata usaha itu setakat ini memberi manfaat kepada lebih 30,000 pengunjung dengan penjimatan RM176,000. Menurut Datuk Seri Ahmad, 22 program yang dilaksanakan pada 20 hingga 28 Ogos lalu mengutip nilai jualan terkumpul RM893,000. Program sama turut menawarkan penjimatan sehingga 20%. Katanya usaha itu dapat menyokong inisiatif kerajaan dalam mengimbangi kadar inflasi khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Ia membantu mengurangkan beban belanja terutama golongan berpendapatan rendah. Beliau berkata demikian pada program JMKM Peringkat Negeri Melaka Anjuran Farma. Pada program itu juga, 100 pembeli terawal berpeluang mendapatkan tawaran kombo barangan keperluan seperti gula, tepung minyak masak 2 kg dan beras 5 kg berharga RM20. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memerlukan kapal perang dan kapal peronda baharu kerana 75% daripada aset sedia ada sudah berusia. Panglima Armada Barat Laksmana Madya Datuk Abu Bakar Ahmad Aziz berkata, aset sedia ada juga tidak mencukupi bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan mempertahankan kedaulatan negara. Operasional tempoh
requires kita untuk sentiasa menyelenggarakan kapal dengan segera, oleh kerana satu, kapal kita dah agak berumur dan kita memerlukan kapal yang baru, dan yang kedua, jumlah kapal yang kita kehendaki sebenarnya dengan yang sedia ada ini tidak mencukupi untuk kita mengawal kedaulatan negara kita dan juga suatu hari jika terdapat konflik. Beliau ditemui selepas majlis sambutan kepulangan kapal KD Lekir yang menyertai eksersis Rim of the Pacific RIMPAC 2022 di Hawaii, Amerika Syarikat. KD Lekir bersama 140 kru kapal selamat tiba selepas mengharungi pelayaran selama 97 hari bagi melaksanakan misi berkenaan. Katanya pengoperasian yang tinggi menyebabkan kapal seperti KD Lekir perlu menjalani proses penyelenggaraan yang singkat dan segera untuk melaksanakan misi seterusnya. Justru TLDM ujarnya amat memerlukan kapal baru seperti dalam kategori kapal tempur pesisir LCS dan kapal misi pesisir LMS. Pun begitu, selagi aset baru itu belum diterima, TLDM tetap memastikan kesiagaan kapal sedia ada berada di tahap tertinggi untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan serta kepentingan negara. Usaha itu termasuk pelaksanaan program lanjutan hayat bagi membolehkan kapal beroperasi dan berkhidmat dalam tempoh yang lebih lama. Sementara itu, kejayaan KD Lekir dalam RIMPAC 2022 membuktikan keupayaan dan kesiapsiagaan tertinggi aset pertahanan maritim negara. Sepanjang eksersis yang berlangsung dari 29 Jun hingga 4 Ogos lalu, KD Lekir melakar sejarah menjadi aset pertama TLDM yang berjaya melancarkan misil Exonet MM40 di luar perairan Malaysia. Benda paling berharga adalah macam mana teamwork yang kami bangunkan selama sebelum pergi ke Hawaii ini mampu memberikan outcome yang positif lah. Especially dengan kejayaan penembakan missile dan juga penglibatan dalam hampir kesemua latihan yang telah dirancangkan semasa di Hawaii. KD Lekir juga berjaya melaksanakan 5 kali pemindahan minyak di laut bersama kapal, antaranya USNS Henry J. Kaiser dan USNS Washington Chambers. RIMPAC 2022 latihan terbesar seumpamanya disertai 29 buah negara, 41 buah kapal perang dan 25,000 anggota tentera. Dua lelaki didenda RM5,000 setiap seorang oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Selasa selepas didapati bersalah melakukan provokasi terhadap pegawai imigresen. Tertuduh Mior Abdul Mahir Mior Muhammad, 32 dan Jason Su Kai Sun, 26 tahun mengaku bersalah. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Hakim Emilia Keswati Muhammad. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud dalam satu kenyataan hari ini berkata kedua-duanya turut berdepan hukuman penjara 5 bulan jika gagal menjelaskan denda berkenaan. Hukuman dijatuhkan mahkamah selepas kedua-dua tertuduh mengaku salah terhadap pertuduhan di bawah Seksyen 56(1)G Akta Imigresen 1959 Palang 63 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 56(1)AA Akta sama. Tegasnya, sebarang tindakan provokasi dan ancaman kepada mana-mana pegawai imigresen yang sedang menjalankan tugas akan diambil tindakan tegas mengikut undang-undang. Datuk Khairul Zaimi berkata kedua-dua tertuduh telah melakukan provokasi secara aktif dan enggan memberi kerjasama kepada pegawai yang sedang bertugas. Katanya tertuduh juga telah mengeluarkan kata kesat terhadap pegawai imigresen yang menjalankan tugas semasa operasi penguatkuasaan di Pantai Dalam Ibu Negara pada 10 Ogos lalu. Laporan antarabangsa. Korea Selatan sedang bersiap sedia untuk menghadapi ribut terkuat dalam sejarah negara itu selepas taufan besar Hinamno diramal akan membadai kawasan pantai selatannya minggu depan. Taufan terburuk itu diramal berlaku pada Isnin atau Selasa ini. Ia selepas sistem cuaca menjangkakan malapetaka itu akan melanda bandar pantai selatan termasuk Busan dan Ulsan. Penganalisis cuaca dari Pentadbiran Meteorologi Korea berkata
agensi itu tidak pernah menghadapi taufan dengan tahap tekanan atmosfera sebegini kuat sebelum ini. Ia amat membimbangkan kerana dijangka akan menyebabkan tahap kerosakan mungkin di luar jangkaan. Justru kerajaan menggesa semua agensi berkaitan dan penduduk di negara itu bersedia untuk mengelak sebarang kerosakan besar. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken mengecam hukuman penjara 3 tahun terbaru ke atas pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Untuk itu, Blinken menggesa lebih banyak tekanan diberikan antarabangsa kepada junta Myanmar. Menurutnya, rejim junta perlu bertanggungjawab ke atas keganasan yang semakin meningkat di negara itu dan penindasan ke atas pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Semalam, Suu Kyi yang sedang dalam tahanan dihukum penjara 3 tahun kerja berat atas dakwaan penipuan dalam pilihan raya 2020 yang dimenangi partinya secara besar-besaran. Hukuman itu dijatuhkan secara tertutup. Amerika Syarikat dan negara-negara barat lain telah mengenakan beberapa siri sekatan ke atas junta Myanmar sejak rampasan kuasa namun seperti tidak diendahkan junta. Singapura melaporkan 1 kes baru Zika Ogos lalu. Menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan, bagaimanapun tiada kluster Zika yang aktif setakat 2 September 2022. Media tempatan melaporkan kes Zika berkenaan adalah yang pertama sejak Mac 2020. Kementerian Kesihatan memaklumkan jangkitan virus Zika dibawa oleh nyamuk Aedes, sama seperti denggi. Kompilasi neurologi yang serius dan keabnormalan janin dapat dikaitkan dengan jangkitan virus Zika. Tiada vaksin atau ubat antiviral khusus melawan penyakit itu setakat ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia berkata, pesakit mungkin mengalami gejala ringan seperti demam ruam, konjungtivitis, sakit otot, lesu atau sakit kepala. Sukan. Pendahulu Liga Super Johor Darul Takzim JDT keciciran mata selepas diikat Selangor FC 1-1 sama. Terengganu TFC pula mengamuk di halaman sendiri dengan membelasah Melaka United 5-0. Selangor yang tewas kesemua 4 perlawanan terakhir Liga Super berdepan cabaran sukar apabila Johor Darul Takzim JDT hadir berbekal 6 kemenangan berturut-turut. Bagaimanapun aksi seimbang dipamerkan kedua-duanya dengan cubaan mencipta peluang. Minit ke-29, tuan rumah dihukum dengan penalti selepas pengadil mengesan kekasaran. Cubaan The Red Giants membantah tidak berhasil membolehkan Bergson De Silva meledak jaringan pendahuluan yang juga merupakan gol ke-21 saingan musim ini. Kelebihan JDT gagal dipertahan selepas rehat apabila Helison Keyon yang bijak mengatasi benteng terakhir untuk menjaringkan gol penyamaan. Keputusan penuh 1 sama menyaksikan Selangor FC seri kali kelima. Harimau Selatan pula terlepas peluang melebarkan jurang mata di tangga teratas mengumpul 42 mata. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak, Terengganu TFC mengamuk dengan menjadikan Melaka United sebagai mangsa menerusi kemenangan besar 5-0. Kepa Sherman yang tidak dikawal berjaya meletakkan pasukannya di depan hasil tandukan mengelirukan pada minit ke-16. Kedudukan berubah 2-0 pada minit ke-67 dari gol pemain gantian Nick Sharif Hasafi Muhammad Lazim. Cabaran pelawat Kian Kendur membolehkan Chach Kipra mengganas menjaringkan 3 gol dalam tempoh 14 minit bermula minit ke-67, 76 dan 81 untuk meraih hat-trick. Skuad kendalian Nafuzi Zain itu kekal menghuni kedudukan keempat dengan mengumpul 29 mata hasil 17 perlawanan, manakala Melaka United berada di tangga ke-9 mengalami kekalahan ketiga dalam 4 aksi terakhir. Pasukan negara membuka kempen kejuaraan bola jaring Asia yang berlangsung di Singapura dengan baik sekali apabila merakam kemenangan besar ke atas Brunei. Aksi pembukaan kumpulan C itu menyaksikan Malaysia mengumpul 18 jaringan di suku pertama sebelum jurang terus membesar kepada 41-11 di suku kedua.
Brunei nyata bukan tandingan selepas ketinggalan 16-59 di permainan berikutnya hinggalah perlawanan berakhir 78-22 memihak skuad negara yang dijadual turun dalam aksi terakhir kumpulan menentang Taiwan esok. Aksi Formula 1 musim ini terus rancak dengan saingan ke-15 di Grand Prix Belanda. Max Verstappen mempamer prestasi memberangsangkan di hadapan penyokong sendiri apabila meraih petak utama buat Red Bull Racing di sesi kelayakan. Saingan Grand Prix Belanda sekali lagi menyaksikan lautan warna oranye pengikut Formula 1. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc saling menguji jentera masing-masing untuk mencapai prestasi maksimum di sesi kelayakan. Sebastian Vettel dan Lando Norris juga mencari momentum terbaik semasa menyempurnakan hot lap. Kemeriahan di Little Zandvoort turut dihiasi dengan insiden gangguan suar dan burung merpati yang masuk ke trek. Ia penghujung sesi yang dramatik selepas Verstappen dan Leclerc saling mengumpul catatan masa terbaik merebut petak utama. Posisi paling hadapan itu kemudiannya menjadi milik Red Bull Racing menerusi Verstappen yang meninggalkan pencabarnya dari Ferrari di kedudukan kedua. Seorang lagi wakil Ferrari, Carlos Sainz, pula ketiga menuju pertarungan sebenar 72 pusingan hari ini. Laporan itu mengakhiri Buletin Pagi. Saya Eni Rohaiza Hamzah. Manfaatkan cuti sekolah ini dengan aktiviti berfaedah. Salam hormat dan Assalamualaikum.